Ya. Apa abang? Apa? Baik. Baik. Alhamdulillah. Noh, kita mula noh. Boleh. 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 Insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menguasai seluruh alam, alam kecil, alam besar. Tuhan yang bernama Allah dan yang tidak pernah menyamai segala sesuatu, sama ada yang gaib maupun yang zahir. Tak pernah menyamai dengan apa yang difikirkan oleh akal. Tuhan yang tak pernah sama langsung dengan apa yang dicipta. Maka Tuhan inilah yang telah mengenali, mengetahui tentang diri kita sehingga dia memandang, dan dengan pandangan tersebut kita dapat merasa nikmat kehidupan, nikmat wujud. Maka sewajarnya kita jadi hamba yang sentiasa dalam keadaan mengingati dia, kerana dia adalah yang utama dalam semua perkara dalam kehidupan. InsyaAllah. Ada apa nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya apa dulu sebelum kita mula baca tu? Tak ada? Tak ada. Oh, tak ada. Bukan tak ada. Tak tahu nak tanya apa. Allah, tanya apa ni? Rebi nak. Oh, jadi budak-budak terdik lepas ni. Saya minum sana tuan-tuan. Dahaga. Tak mana? Kalau tak ada, mari kita sambung. Kitab Futuhul Ghaib, pembukaan kepada yang rahsia. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Jilani sebut, diri ini adalah mesti dibunuh agar sebagai gantinya timbullah Allah. Jangan bagi dia dua, dia nak abang tak? Dia satu diri lah. Diri satu lagi bagi hilang. Bagi hilang supaya berdiri ketuhanan. Senang je. Apa dia? Kita mesti sedar kata kita ni lemah. Barulah Tuhan yang maha kuat itu akan berdiri, akan wujud, akan ada. Kita kena sedar kata diri kita ni jahil. Baru Tuhan yang alim tu akan wujud, akan berdiri. Kita kena sedar diri kita ini hina, baru Tuhan tu mulia. Dia kata diri inilah mesti dibunuh agar sebagai gantinya timbullah Allah. Maksudnya kalau kita pun hebat juga, Tuhan macam mana?
Jadi apa-apa pun biar tinggal satu je. Jangan lebih dari satu. Sebab dia kata, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, yang dikatakan Allah itu satu saja, tak lebih dari satu. Maka berdiri Allah dalam hati dan perasaan seorang itu. Setelah diri itu mati, maka teguhlah berdirinya Allah dalam hati sanubarinya. Maknanya dia nak balik kepada ketidakupayaan kita sebagai hamba. Kita sebagai hamba duduk dalam la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tak ada daya. Melainkan Tuhan tolong. Jadi kita kena jadi orang yang tak berdaya. Sehingga nyatalah berlakunya pertolongan Tuhan. Dan barulah ia menyedari dan merasai kehampirannya dengan Allah yang maha mulia dan agung. Baru dia boleh rasa dia dekat dengan Tuhan. Pasal apa? Pasal kalau kita pun hebat juga, Tuhan macam mana? Jadi kita tak sudah hebat, kita duduk macam Rasulullah SAW duduk. Sentiasa merasa diri itu rendah. Sentiasa merasa diri itu hina dan sebagainya. Baru kita boleh menegakkan akan kewujudan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lain yang dinampakkan kecuali Allah sahaja. Terdirilah dia padanya dan dinafikannya yang lain. Bila yang tu, maka berbetulanlah dengan kalimah syahadah. Kalimah syuhud yang dia berkata, La ilaha illallah. Bukan surat 2. Bukan surat 2. Tak syarah lagi. Baru introduction. Baru introduction. Tak syarah lagi. Tiada lain yang dinampakkan kecuali Allah. Tanilah berdirinya kebenaran kalimah tasdid, kalimah syuhud. Iaitu kalimah perkataan yang menyatakan tidak ada yang lain melainkan yang bernama Allah. Inilah baru betul. Baru kalimah tu betul. Bila kita tak nampak hal lain dalam diri, bila diri kita semua dah demolish. Orang putih sikit. Bila dah diri demolish, kita akan nampak tertegaknya Tuhan yang bernama. Tuhan tu yang kita tahu tu nama lah. Tuhan hak diri sebenar tu, siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu tu. Kalau siapa boleh tahu yang tu, maka Tuhan ni akan jadi hambar. Tak betul. No. Pasal apa tak betul? Saya tanya awal lagi ni. Tiada lain dinampakkan kecuali Allah saja. Terdirilah Allah padanya dan dinafikan yang lain. Inilah apa yang mereka katakan, menafikan yang lain dan mengisbatkan Allah. Itulah kalimah tasydid. Asyhadu, aku bersaksi. Saksi itu apa dah? Saksi diri tak ada. Diri tak ada dengan hebat, diri tak ada dengan pandai, diri tak ada dengan kuat, diri tak ada dengan kaya, dengan mulia. Tak ada diri tu. Tu nama dia menyaksi diri. Asyhadu, aku menyaksi alla ilah. Tidak ada diri tu. Bila sebut ilah tu tidak ada diri. Diri yang hebat tu tak ada, diri yang kuat tu tak ada, diri yang pandai tak ada, diri yang kaya semua tak ada. Illallah, melainkan diri yang bernama Allah. Oh, kalimah nafi dan isbat. Apa dia? Kalimah menolak yang lain, mengiyakan Allah. Dia panggil tahqiq. Iaitu bersesuaian dengan tauhid la ilaha illallah. Dia habaq kan, bersesuaian dengan kalimah tauhid. Saya baca sebelum dia habaq, pasal saya duk baca lama dah. Saya duk hari-hari duk baca yang tu. Hari-hari duk ingat. Hang hebat sungguh Tuhan weh. Sampai aku tak nampak benda lain. No. Kita tengok di sini ada berapa nama? Ada berapa nama sini ah? 21 nama dengan atas tu 25. 22. Dengan atas tu 5 orang tu. Mana? Tu. Ada. Ni total 22. Oh. Okey. 22 orang. Nama-nama ni semua terbit daripada nama siapa? Tang ni pun kalau tuan nak tengok Nafi Isbat, tang ni boleh tengok lah. Tak terbit nama Muhammad Zarif Zainal, nama Naimul Amal, nama Rohayani Amran. Tak terbit nama ni belajar mai daripada satu nama, iaitu Allah.
Allah tu nama apa? Jawab. Siapa nak jawab? Allah tu nama apa? Ini pun. Ni ibu sekali. Allah tu nama apa? Lekas. Nama bagi diri Ustaz. Nama bagi diri. Diri mana? Diri yang satu yang Esa tu. Diri yang satu yang Esa. Boleh lah, tapi tak kena. Okey Ustaz. Diri yang bukan. Diri yang bukan. Kalau satu Esa masih boleh berbahas tau. Diri ni bahas tak boleh. Sebab tu dia kata diri bukan, dirilah. Diri yang tak boleh dibahas. Diri tu lah. Diri yang bukan atas, bukan bawah. Diri yang bukan kanan, bukan kiri. Diri yang bukan depan, bukan belakang. Diri yang bukan dalam dan bukan luar. Diri ni lah. Nama bagi diri itulah. Apa yang ada dekat nama tu? Yang ada tu adalah tanda. Tanda kepada diri. Apa dia? Alif, lam, ha. Alif tu tanda bagi zat, bagi diri yang tak diketahui. Tahu zat? Cerita tu lah pula. Tahu zat? Zat tahu zat. Siapa di sini yang tak tahu zat? Main saya abang, zat tu macam mana? Gula atau gula? Menyaut seorang. Gula atau gula? Tahu. Gula. Apa warna gula? Lusinar. Lusinar. Apa rasa gula? Manis. Kosong. Apa bentuk gula? Apa bentuk gula? Macam pasiak lah. Dah. Ikut suka. Macam pasiak tu kita suka macam tu. Oh, betul. Jangan tembak. Kena faham tu. Okey, baik. Okey. Cute. Manis. Aiman. Tak ada betul. Naim. Manis. Ya Ustaz. Biasa tengok manis. Tak biasa tapi tahu rasa. Tahu tak manis tu guna? Tak boleh nak abang. Tak nak abang. Pasal apa dia tak boleh abang? Sebab dia zat. Dia tak ada. Kalau zat tu tak ada cerita. Zat Tuhan jangan cerita. Okey. Tu alif depan tu zat. Tanda bagi zat. Dia tanda je. Tak pergi tengok alif tu. Tengok alif tu lah zat. Tu nak merepek. Tu tanda je. Lam. Tu tanda juga. Tanda bagi sifat Tuhan. Lam satu lagi. Tanda juga bagi af'al. Perbuatan Tuhan. Lam tu. Ha. Tanda juga bagi nama. Jadi ada 4 tanda dalam kalimah Allah. Ada 4 tanda tu. Tanda bagi diri, tanda bagi perangai, tanda bagi perbuatan, tanda bagi nama. Maka dia sebutlah Allah. Allah itu nama bagi diri. Dia bukan nama bagi perbuatan, dia bukan nama bagi sifat, dia bukan nama bagi yang lain, dia nama bagi diri dia. Maka dia sebutlah dengan Allah. Apa yang ada pada Allah? Tak ada apa, ada huruf, ada 4 huruf. Allah tu perkataan yang disebut dengan eja 4 huruf. Okey, tu Allah. Kita menafikan yang lain, kita mengiyakan zat yang bernama Allah. Kita sebut nama ajalah. Allah yang betul, siapa pun tak boleh nak abang guna. Bolehlah nantilah pelan-pelan sikit, lambat lagi kot. No. Jauh lagi ni, terlalu jauh. Okey. Ilmu tasawuf. Ilmu kesucian hati. Dia panggil tasawuf. Ilmu kesucian hati adalah ilmu rasa atau ilmu zauq. Rasa atau ilmu zauq ni apa dia? Zauq ni hilang dalam rasa. Dia panggil zauq. No. Siapa yang merasainya akan mengetahuinya. Siapa makan cabai, dia lah tahu cabai itu macam mana.
Lagi dia tak makan, dia tak tahu. Maka tu zauq lah. No? Jadi ilmu sufi, ilmu tasawuf ini ilmu yang dia tenggelam dalam mengenang Tuhan. Di mana? Di bersihnya jiwa dia kepada sesuatu selain daripada Tuhan. Maka dia kata, siapa yang merasainya akan mengetahuinya. Untuk merasai itu perlulah memasuki dan mengembara dalam jalan kerohanian. Kena masuk dalam jalan ruhani. Kalau kita kata jalan apa? Jalan ma'rifah, jalan kenal. Jalan jiwa, jalan dalam sana, bukan di luar. Kena masuk dalam jalan tu, hati kena betul-betul bersih. Okey. Dan dengan bimbingan guru yang betul-betul mengerti. Kena cari guru yang reti. Reti tu lagu mana? Yang pernah melalui jalan tu. Yang pernah tahu, dia pernah lalu jalan tu. Yang pernah tahu, yang pernah rasa. Tergolek 3-4 kali. Kenapa cakap dengan orang ni? Sebab orang ni dia tahu rasa macam mana. Kan? Orang kata naik motor laju. Kita tanya orang yang biasa bawa motor laju. Dia tahu macam mana? No. Dan bimbingan guru yang betul-betul mengerti. Guru yang betul-betul mengerti, guru Yahya. Mana ada guru betul-betul guru. Yang guru betul-betul guru ni, nama dia Allah. Ni guru betul lah. No. Guru halis semua, guru boleh lah sebut. Semua sama lah. No. Kemudian siapa yang merasai akan mengetahui. Okay. Jalan-jalan ini digelar jalan tariqah, jalan tarikat. Tarik ni jalan lah. Ada satu jalan tarikat ni jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang menuju kepada Tuhan dengan ada sistem. Ada sistem dia yang disusun tertentu. Tak apalah belajar lu, sebenarnya lambat. Tarikat semua lambat. Tarikat paling senang, lapak makan. Mengantuk, tidur. Kan? Lepas tu takut kat anjing, belah. Terus duk main ilmu masak semua ni, dia kaut. Kan? Dia kena duduk tarikat yang tak ada duit, kerja. Betul tak? Kan? Sufi ke apa ke, kena duduk tarikat dia betul. Tarikat paling baik, tarikat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikat yang dah sempurna dah, tak payah hijaz. Okey. Yang tarikat sufiah atau jalan orang-orang sufi, jalan orang-orang yang bersih hati ya. Pada orang yang baru nak mula, dia patut doa jalan macam ni. Dia belajar tingkat demi tingkat. Akhir perjalanan ialah bersatu dengan Allah. Dia panggil wahdatul wujud. Terus harus hiduplah bersatu dengan Tuhan ni. Tak mampu pun. Bila boleh lah kita nak cerita. Bila bersatu dengan Tuhan ni, kita memandang dengan dia, kita mendengar dengan dia, kita hidup dengan dia, kita rasa dengan dia. Yang kita bersatu ni. Bukan jadi Tuhan. Jadi Tuhan tak minum lah ayak. Apa? Ribena. Tuhan apa minum ayak Ribena. No, saya kan boleh semua sakit nak jadi Tuhan kacau. Sehingga timbullah rasa bahawa yang pasti itu adalah Allah jua. Baliklah dekat ayat yang Tuhan kata, wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang kata, pastinya kepada akulah kamu akan kembali. Balik kat dia agak. Kan? Kemudian timbullah rasa bahawa pasti ada itu adalah Allah jua. Mengertilah ia maksud tauhid yang hakiki. Mengesahkan Tuhan. La ilah, tidak ada yang lain illallah, melainkan yang bernama Allah. Baru betul pengesaan itu berlaku. No. Setelah kita menafikan segalanya, ketika menafikan itulah terjadinya isbat. Kalau ikut mengaji, kita nafi dulu, kemudian kita isbat. Sebenarnya ada. No. Dalam nafi itulah isbat. Dalam isbat itulah nafi. No. Kita mengaji lagi jauh, kita hanya isbat saja, tak ada nafi. No.
Kita mengaji lagi jauh. Isbat pun tak, nafi pun tak. Lagi jauh, masuk dalam kubur. Hak tu paling jauhnya. Dan sama mana? Orang yang sampai ke taraf ini saja yang merasai maksud wahdatul wujud, bersatu dengan Allah. No. Bukan hanya khayalan atau fikiran saja, tapi sudah dirasai dan dibenarkan oleh mata hati. Apa dia nak abang? Kalau kita betul-betul duduk dalam ilmu macam ni, kita mesti memiliki tanda kata ilmu tu benar. Kalau tidak, dia jadi dongengan ilmu. Dia seronok je. Mesti ada tanda. Contoh. No? Kita nak sebut nama Allah je, badan kita terus lus. Lus dengan nak riau dengan macam-macam. Itu tanda. Tanda tu kena berlaku. Jangan duk sembang tinggi-tinggi. Tanda tak berlaku. Mai saya nak abang kat tuan-tuan yang ada dalam ni. Dan juga yang ada dalam ni. Kalau tuan-tuan ada ilmu ni betul tuan-tuan jumpa ya, dia mesti ada karan dia shot. Dia mesti tengok ni dah. Dia ni pasal apa? Itu tanda. Oh tak jumpa siapa, seorang-seorang. Dia mesti ada tanda badan. Paling tidak ayat mata dia mudah keluar. Ayat mata dia cukup mudah keluar. Murah. Paling tidak badan dia cepat ketak. Paling sikit bulu roma dia selalu cering. Ini cakap pasal Tuhan 2 jam dah tak cering lagi bulu roma. Nampak sangat bukan ahli. Saja nak mensyok. Dan kalau tak pun suka gelak macam dia ni. Tak mana dah tahu. Okey. Mata hati kan. Bukan khayalan atau fikiran saja, tetapi sudah dirasai, dibenarkan oleh mata hati. Orang sampai ke hujung perjalanannya akan merasai fana. Apa dia fana? Rasa diri tak ada. Rasa diri itu binasa. Fana itu binasa. Rasa diri tak ada. Kalau ada, nampak Tuhan. Nampak apa? Nampak pada kesempurnaan sifat Tuhan tu. Fana dirinya dengan seterusnya baqa. Sebab apa dia fana? Sebab dia kekal dalam lakuan Tuhan dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuatkan. Ini fana ni. Dan kekal dalam dengan Allah yang meliputi segalanya. Sedarlah ia bahawa dirinya itu kosong. Kosong tu apa? Tak miliki apa-apa. Dalam bahasa nak kata kosong, katalah perkataan takdis. La haula wala, tu kosong. Tu perkataan takdis tu nak menyatakan diri kosong yang Tok Syekh Sufi ni cerita. No. Tak ada daya. Iaitu kekal dengan Allah yang meliputi segalanya. Sedarlah bahawa dirinya itu kosong dan yang sebenarnya diri adalah Allah jua. Tu hakikat dia. Tuhan lah. Cuma janganlah dia sebut, ni Tuhan lah buat. Ni jangan. Salah tu. Salah daripada disiplin ilmu tu tak betul. Maka sebab itulah ada mereka berkata, barang siapa yang kenal diri, maka kenallah akan Tuhannya. Faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang dah tahu diri dia siapa, maka dia akan tahu Tuhan dia siapa. Nah, berhenti tang dulu. Soalan. Ini kita ada live YouTube. Yo, ya ke? Goyang. Payang ni. Banyak. Saya tanya lagi. Soalan dia tanya apa tu kalau roh balik ijat apa. Okey. Apanya? Ni apa ni? Okey. Ustaz, kalau jasad balik ke tanah,
roh balik ke Tuhan. Yang dikatakan kena siksa di alam kubur, yang mana satu? Mohon pencerahan. Yang kena siksa alam kubur. Hmm. Jasad lah. Jasad dah. Kena siksa alam kubur roh lah. Cuma saya nak tanya, adakah siksa alam kubur ni? Tengoklah. Saya nak tanya, kenapa tanya soal siksa dalam kubur? Kenapa tak tanya soal seronok dalam kubur? Pasal apa tanya soal siksa dalam kubur? Pasal kita buat jahat kan? Kalau kita tak buat jahat, kita tak tanya siksa dalam kubur. Ni masalahnya, kita buat jahat. Kita pun tanya lah siksa dalam kubur. Risau. Jadi, pada yang tak buat jahat ni, adakah siksa dalam kubur ni? Jawab saya tanya adik. Okay, next. Jawab soalan tu sekali, tanya pula saya habaq balik. Lepas tu soalan saya, betul-betul siapa yang Tuhan nak siksa ni? Kalau orang buat salah, salah hak mana yang Tuhan nak siksa ni? Dia panggil mengaji senyap-senyap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Puan Rohayani. Panggil akak pun tak apa Ustaz. Boleh, silakan. Apa pun tak apa. Okey. Macam ni. Kalau baik buruk tu dari dia, dan kita katalah kita mengenal, saya nak cuba linkkan dengan ada ke seksa dalam kubur tu? Kak, saya betulkan kak punya faham. Baik Okey, buruk okey. dari Tuhan ke dari kita? Dah tertulis di Lauhul Mahfuz kan? Kalau boleh Lauhul Mahfuz, kak makan nasi basi ya? Pasal apa kak makan nasi elok? Tak ada, makan nasi elok lah sebab ada akal. Tu pilih lah maksudnya, bukan main dari Tuhan. Pandai tak cakap saya kan? Okay, Bila tanya baik buruk dari Tuhan, tu akal tu buat apa? Okey. Kacau ni. Jam teruk. Baik buruk memang dari Tuhan. Tapi Tuhan ni Okey. baik ke? Tuhan ni buruk ke? Tak. Tuhan ni baik pun tak, Tuhan buruk pun tak. tolong kita pilih yang buruk, maka sebab kita pilih, Allah tolonglah kita laksanakan yang kita pilih tu. Soalan saya tanya, baik buruk dari Allah ke baik buruk dari kita? Baik buruk Dari siapa? Baik buruk dari Kalau Allah. baik buruk dari Allah, nak kena siksa dalam kubur, Allah lah kena siksa dalam kubur. Dia yang bagi baik buruk. Siapa kita kena pula? Baik buruk dia punya. Tuhan memiliki baik buruk, kita yang nak tabuh dalam kubur. Macam mana? Kacau. Okey, surrender. Kacau ni. Nak kena betul kan? Baik dan buruk mai daripada Allah. Ya, okey. Mai daripada Allah. Allah memiliki baik dan buruk. Allah punya hak baik dan buruk. Kita buat baik, kita dapat elok. Kita buat jahat, kita dapat tak elok. Maka kita hak buat ni buta yang kena. Baik bukan kita punya, buruk bukan kita punya, buta yang kita kena. Tu saya kata, baik buruk ni mai dari siapa? Mai dari kita lah. Hak punya siapa? Hak punya dia. Siapa yang tahu baik buruk? Kita yang tahu. Siapa yang buat baik buruk? Kita yang buat. Pasal apa kita buat baik buruk? Kita boleh pilih. Pasal apa kita boleh pilih? Kita tahu. Kalau begitu, baik buruk ni lahir kerana mai dari Tuhan ke kerana mai dari kita?
Kita. Kalau mai dari kita kena belah Kita sah, yang betul ya? pilih. Betul. Ya. Kita yang pilih, kita tahu. Sebab tu kita tahu, kita yang pilih, kita yang reti, kita yang nak, kita yang mau. Okey. Walhal, dua-dua tu Tuhan tunjuk kat kita. Bukan dia kata kita buat, dia tunjuk kita. Ni baik, dia perkenal kita, ni buruk. Hak ni aku perkenal kat hang baik, hak ni aku perkenal kat hang buruk. Dan dua-dua ni hang tahu, dua-dua ni hang bezakan. Bila tu hang nak buat, hang ambil lah hak mana pun. Baru sampai dekat akak kata, Tuhan tolong kita nak buat jahat. Dia tolong dah, kita nak buat sendiri tak boleh. Tapi pilih tu siapa pilih? Kita pilih. Kenal buruk siapa kenal? Kita kenal. Kalau kita kenal, kita pilih, kita buat, kita lah kena. Adil lah Tuhan. Ada pula buruk aku punya nak kena. Okey Ustaz, okey, terima kasih. Baik. Okay, next. Ustaz, Ya. tentang matikan diri. Nah. La haula wala, cukup duk tahun tu lah. Bukan ada daya pun. Tak ada daya tu mati ya. Dia sebut je bahasa pergi mati diri lah apa. Tak sebut pun dalam diri lah. Orang bisu nak sebut lah. Ni, dia ni la haula wala. Dia ni la haula wala. Yang mana dia duduk ni? Dia boleh kan main kat saya? Tak boleh kan? Tak boleh. Siapa angkat main kat saya ni? Ustaz. Dia kalau nak buat dia kata apa? Aku piduk di mata dia, dia lah angkat. Pasal apa? Dia lah mau aku piduk di mata dia. Aku tak boleh buat apa. Kita ada spek ni. Nanti. Next. Mari kita tengok soalan. Tengok. Soalan dari kelas. Okay, tak ada soalan. Nah. Saya akan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dia? Zainal. Zarif. Ya, Zarif. Pasal kenal diri. Ya. Kerana pasal kenal diri, dalam diri kita ada jasad dan rohani. Ya. So, dekat mana kedudukan akal, nafsu dan iman tu? Adakah dia sebahagian daripada roh? Atau Dia satu diri, dia diri roh. Cuma duduk tempat lain, nama dia lain. No? Dia satu diri je. Dia bukan 2-3 diri dalam badan ni. Satu diri. Tapi bila dia duduk tempat lain, nama dia lain. Roh berada pada keinginan. Dia tak nama roh. Dia nama an-nafs. Roh duduk pada pengetahuan. Dia tak nama roh. Dia nama akal. Roh yang duduk pada rasa. Dia tak nama roh. Dia nama qalbu. Dia tak boleh ada 3 tuan. Kelih nama dia tu ya. Satu tuan. Satu tuan. semuanya roh? Semuanya roh. Terima kasih Ustaz. Baik, Zarif. Okay, next. Soalan daripada penonton di studio. Ya, silakan. Soalan daripada penonton di studio. Sehujan lebat, ramai tak main. Silakan. Alif, tanya. Ustaz, kenapa sekarang bila kita dengar orang claim doa makbul kita rasa meluat kan? Doa makbul. Dia claim itu tiba-tiba main rasa. Okey, saya nak tanya ni bagi nampak jelas. Nampak jelas kenapa jadi macam tu nah. Lah ni yang betul-betul makbul doa ke kita? Yang kata makbul ni doa hak minta tu, doa hak kita minta tu kan kita yang ada tu yang dimakbulkan. Hak mana yang kita doa makbul? Diri hak berdoa tu kan atau doa yang diminta tu? Diri itulah makbul, bukan doa tu. Kalau doa tu makbul, Tuhan lemah. Kena tunggu hang abang aku dulu. Tetapi pasal aku telah menerima, makbul tu terima. Maka diri hang itulah yang dikatakan makbul tu. Baru dah terbit apa yang ada kat diri hang. Kalau aku tak buat hang mai ke dunia ni, ada doa. Lah ni hang nak tengok diri hang kan, nak tengok doa tu. Tu diri, tu makbul. Tiba-tiba orang main habaq makbul, mula kita geli gelemat kan. Kalau hang tak ada makbul apanya? Tuhan zalim lah. Minta di Malaysia dia tak makbul, kena minta di Mekah. Apa barang Tuhan buat 2 kupang tu. Okey Ustaz, cerita sikit Ustaz. Kiblat diri, kiblat solat, kiblat hati Ustaz. Kiblat diri. Tuhan lah. Kiblat hati, diri.
Satu lagi. Kiblat solat. Kiblat solat Kaabah. Okey. Baik. Ada lagi? Lagi banyak soalan. Alah, ni dia jawab. Okey. Salam Ustaz, saya nak minta Ustaz tolong huraikan ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terima kasih. Ayat fa'alhamaha telah kami bagi tahu dekat depa. Fa'alhamaha fujuraha telah kami bagi tahu dekat hampa semua, wahai manusia, aku dah habaq kat hampa semua apa dia fajir. Apa dia yang jahat tu? Hampa dah faham, hampa dah tahu apa dia jahat. Wa taqwaha, dan apa dia yang baik tu? Jangan salah kat aku kalau aku bohong dalam masuk neraka esok. Pasal apa? Aku dah bagi tahu kat hang apa dia baik, apa dia jahat. Tu ayat dia. Ada lagi? Budak-budak kelas ni tak nak tanya lah. Sangat. Tak wali tanya aku dah. Ustaz dah dekat. Dekat tengah. Nak buat macam mana? Dia main tak ni dia dah bertahan sudah lah budak eh. Bertahan dan berdapat tahan sikit. Kena tanya pasal yang makan kena siksa di waktu lain. Mana yang kena siksa di waktu lain dulu. Tapi tak abang jawapan. Oh, tu yang terfikir Okay, sampailah ni fikir. Okey. Okey Ustaz, macam mana nak bezakan bisikan diri yang benar bila kita buat sesuatu dah gerak hati bagi tahu benda tu tak betul. Dalam tu, yakin dah kot. Noh. Pegang pisau. Atau bisikkan hati tu abang betul tak betul. Pisau ni kerja dia buat apa? Potong. Dan ni hati nak suruh potong apa? Potong bawah. Pergi potong tangan ngok betul ya? Ambil pisau tajam tu potong tangan ngok. Hati kata betul ya? Tak betul. Biar aku dia abang lah tu. Dalam diri kot. Okay. Zulshinoda mana dia lah. Apalah benda lah. Hampa tak tahu. Hampa tu punya set. Yang dalam ni semua pekat sengap. Ya Syekh. Okey, kita ada soalan. Tak ada. Tanya. Izwan, ada soalan? Irfan. Mana lagi? Irfan. Cak Cibo. Jilatayo. Nama apa ni? Naim. Wafi. Ashraf. Zarif. Ya Ustaz. Pagi tu. Nasib. Alhamdulillah. Tak sampai Ustaz, tak sampai. Nak tanya pun tak berapa pandai Ustaz nak tanya pun. Okey Ustaz, minta pencerahan. Saya selalu bila melihat seorang, hati selalu berkata-kata seperti memberitahu peribadi seorang itu. Contoh macam orang yang nak ambil kesempatan pada kita, tapi hati dah boleh terasa. Macam mana tu Ustaz? Bila Tuhan buka hijab. Buka yang selama ni hati menjadi hijab, kita dibuka, kita terang, kita nampak. Berbaiklah dengan orang tu, bawalah dia kembali kepada Tuhan. Janganlah hukum dia, sayang dia. Jadi kita nampak. Tu amanah Ustaz. Ya. Okey Ustaz, saya pernah dengar Ustaz beritahu tentang Tuhan. Ada masa kita sama, ada masa kita tak sama. Minta Ustaz. Okey. Ketika mana Tuhan dan ketika mana hamba. Bila berkeinginan kepada selain daripada Allah, berkeinginan kepada selain daripada Allah, tu hamba. Bila berkeinginan hanya kepada Tuhan, itu kenyataan Tuhan terang. Dia letak rahmat, dia letak semua jiwa, betul-betul teringin nak pergi betul. Tu betul-betul dia. Kita tak boleh ambil alih macam tu. Ni, Assalamualaikum Ustaz. Wahyu pertama yang Nabi terima adalah bacalah. Boleh Ustaz jelaskan makna? Baca adalah apa yang patut. Baca adalah yang ada pada akal untuk mentafsir sesuatu sehingga membawa kepada faham. Bacalah tu bermaksud melihat dengan mata boleh ditafsir oleh akal sehingga bawa kepada faham. Apa yang kita faham? Tentang Tuhan menzahirkan kita
sehingga dia menjadikan sesuatu untuk kita lihat. Tanda kata dia sangat-sangat mengasihi, menyayangi, menyintai kita, sehingga kita boleh faham, boleh terima benda tu. Sebab mata kita melihat, akal kita dapat menerima dan memahami, hati dapat merasai, maka tu baca. Ni Ustaz, tu Sinada. Ustaz, kalau sihir jalan ni tak boleh sertakan ke? Sihir jalan ni boleh saya katakan, tapi kena kemas sungguh. Dia bukan benda-benda 2-3 hari ni, dia kena kemas tu. Okey Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, nak tanya boleh ke Tuhan cipta Tuhan yang lain? Mohon pencerahan. Jangan tanya soalan tu, dah bodoh gitu. Okey, soalan dari kelas. Okey, ni Ashraf Arabi. Okey Ustaz, kenapa saya tengok orang gila badan saya meremang, ketak habis? Pasal orang gila tu dia betul dengan Tuhan dia straight, tak ada hijab. Orang gila dia dengan Tuhan tak ada hijab, cuma dia tak tahu. Dia tak ada pengetahuan tu. Tapi dia dengan Tuhan straight lah. Dia tak ada halang. Sebab tu bagi dia dunia tak ada kesan. Okey Ustaz, apakah ubat untuk membuang dengki dalam hati serta buruk sangka? Adakah cukup dengan diam? Ada cara lain tak Ustaz? Selalu banyak mengingati Tuhan, selalu banyak mohon supaya jiwa kita kuat, mohon supaya kita melihat diri kita sahaja, bukan melihat orang lain. Melihat bagaimana Tuhan melihat kita saja, bukan orang lain. Okey Ustaz, bagaimana mengenal diri sebenar-benar diri? Waalaikumsalam. Kenal diri, sebenar-benar diri yang mengkhabarkan satu perkara kat kita yang kita tak pernah belajar apa pun, kita tak nak tahu apa pun, tapi kita tahu benda tu seolah-olah dikhabarkan. Yang mengkhabar itulah diri yang sebenar. Okey Ustaz, macam mana nak tahu sama ada kita dalam fana atau tak? Okey, makan nasi sedap sampai orang lalu tak nampak fana tu. Okey Ustaz, macam mana nak tahu tanda-tanda ajal dah dekat? Oh, bagi dekat dengan Tuhan tu dia cerita nanti. Tuhan je boleh beritahu kita macam mana nak hantar tak kita nak mati lah susah. Okey. Ustaz, kemas maksud Ustaz dalam jalan ni melalui pengalaman hidup ke, lalui dan berfikir? Semua benda. Semua benda. Ustaz, kalau nampak cahaya datang dekat kita, kenapa Ustaz? Jaga cahaya ni banyak. Jin pun boleh, malaikat pun boleh. Cahaya lampu dan cahaya paling terang kat kita, cahaya telefon. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Tiap kali kita diuji, kita disuruh sabar dan solat. Apa yang dimaksudkan dengan solat dan sabar? Hubungan dengan Tuhan dan terbangunnya kehambaan yang sebenar. Okey Ustaz, macam mana nak betul-betul hilangkan rasa memiliki sehingga timbulnya rasa segala-galanya milik dia? Cuba tengok perubahan hidup hari-hari berubah. Kalau kita boleh miliki, tak berubah. Contoh-contoh, kita makan, kenyang, tiba-tiba kita lapar. Maknanya tak boleh kekal kenyang. Okey. Soalan dia kelas. Okey Ashraf. Kenapa saya nak tulis soalan ni, tangan saya pun ketak-ketak habis. Padahal banyak soalan nak ditanya. Bila dekat, bila Allah Ta'ala tu dekat, badan tak mampu tanggung. Tu sebab sebenar. Kita tak tahu kata Tuhan tu dekat. Kita dah tengok hal lain. Tuhan kata aku ni satu benda yang powerful. Badan hang bukan boleh tanggung. Aku tunjuk betul-betul lagi. Kalau tidak, takkan Nabi Musa nak pingsan. Tuhan tunjuk sikit je. Macam tu lah. Okey Ustaz, nak tanya apa tu kasyaf? Kasyaf ni mengetahui sesuatu yang dibalik tabir. Sesuatu yang belum berlaku, kita dah diperlihatkan. Itu kasyaf. Okey, siapakah orang yang bijak dan cerdik? Bila orang tu dia melihat Tuhan sebelum, sekarang, sesudah. Tiap dalam hidupnya. Okey, John Sadiq, apabila kita melihat sahabat yang kita sayang masih berbuat dosa, minum arak, berjudi, tak sampai hati, rasa sedih sangat dalam hati, cukupkah dengan berdoa? Ya, kalau kita tak mampu nak buat, kalau mampu buat bagi penampang. Kalau tak mampu, lepas tu abang elok tak mampu juga, doa dah. Baik, Ustaz, doa adalah selari dengan kehendak Tuhan. Ya. Yang diberi tepat pada waktunya, betul ke Ustaz? Ya, betul. Main dari Allah kan.
Allah nak pilih orang tu mulia, berlakulah doa. Okey, mohon pencerahan bagaimanakah yang dimaksudkan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Balik kepada mengingati Allah, balik kepada mengenal, balik kepada mendekati Tuhan. Balik kepada diri yang sebenar yang dilihat Tuhan. Ustaz, bagaimana dengan ayat tidak bergerak dan tidak berdiam walau sebesar zarah melainkan izin Allah? Dia nak beritahu tentang kudrat, iradat, ilmu dan hayat Tuhan. Tetapi tak bergerak zarah, semua zarah tu Tuhan berdiri. Semua perkara dalam dunia ni Tuhan yang nyata meliputi. Sebab tu tak boleh buat apa pun. Tak boleh buat apa, tak boleh nak buat, tak boleh nak reka apa. Mereka kalau reka tu daripada izin dia. Dia letak di akal, dia letak di kemahamuan, dia letak di kesungguhan. Tu izin tu. Okey Ustaz, apa hakikat peristiwa Nabi jumpa malaikat Jibril di Gua Hira? Hakikat nak cerita, hakikatnya rahsia dia. Nak cerita tentang Tuhan dan hamba yang sebenar. Baik. Ustaz, betulkah kalau saya cakap baik dan buruk ni sebenarnya tiada nilai bagi Allah? Kita sebenarnya yang memberi nilai, yang bernilai bagi Allah adalah kita. Ya, abang dah tu lama dah. Okey Ustaz, ada beza ke Tuhan dengan Allah? Ya, Tuhan tu diri, Allah tu nama bagi diri. Okey, betulkah hidup ni drama? Pengakhiran semua dapat gaji? Kalau nak buat drama boleh, nak buat filem, boleh movie, boleh apa, boleh buat je lah, boh je lah apa pun. Boleh. Assalamualaikum Ustaz Rahmali. Tahu Allah, tahu Muhammad. Nak tanya siapa sebenarnya ada, siapa Ustaz? Yang sebenarnya ada Rudy ya. Rudy. Okey, Ustaz nak tanya meliputi tu apa maksudnya? Seluruhnya meliputi dan paling terang adalah pada tahu. Tuhan meliputi pada ilmu. Itu meliputi. Okay, soalan dia kelas Ustaz. Mohon pencerahan tentang nafsu Ustaz. Nafsu adalah diri yang Tuhan letak membangun pada tubuh. Diri yang Tuhan letak untuk membangun pada tubuh dan juga pada jiwa. Ada nafsu baik, ada nafsu yang buruk sikit. 4 yang baik, 3 yang buruk, 4 yang baik. Okey. Okey Ustaz, bolehkah saya anggap Ustaz sebagai guru saya? Anggaplah apa-apa pun tak apa. Anggaplah apa pun. Asalkan boleh beri faedah untuk kita kembali kepada Allah, boleh lah. Buatlah apa pun. Okey Ustaz, roh ni dicipta atau nisbah? Kalau segi kebesaran Tuhan, bukan ciptaan kot nisbah. Okey, Ustaz, kalau dah kenal jadi apa lepas tu? Kalau dah kenal, makan cucuk sedap. Kalau kenal semayang seronok, kalau kenal sedekah pun syok. Tunjuklah. Seronok puas. Kita kenal. Okey. Assalamualaikum Ustaz, adakah benar apabila kita menjaga solat kita akan dipelihara Allah daripada melakukan maksiat? Ya, betul. Kalau kenal, tak kenal jaga api. Solat macam mana maksud tak nak. Okey Ustaz, manusia, malaikat dan jin. Beza tamatnya Ustaz. Manusia diberi nafsu, diberi akal, diberi iman, diberi pengetahuan, diberi kesedaran, diberi segala-galanya. Malaikat diberi keimanan, diberi kepatuhan. Jin diberi dengan akal, diberi dengan pengetahuan, diberi dengan taat, diberi dengan kuasa, diberi semua, tapi tak diberi dengan akal yang sempurna. Okey Ustaz, boleh terangkan secara ringkas beza Nur, Muhammad dan Muhammad? Muhammad itu tubuh, Nur Muhammad itu ilmu, Nur Muhammad itu adalah ilmu. Dia adalah cahaya. Dia adalah sesuatu yang menampakkan daripada yang gelap. Nur Muhammad ni adalah diri Tuhan. Sembunyi empayah diri Tuhan senang. Okey Ustaz, apa yang paling dekat? Apa ni soalan ni? Kena. Apakah istimewa di sebalik kejadian kita? Istimewa kita mengenal Tuhan dan kita dapat mengetahui sebaik-baik pengetahuan. Okey, Nur Khalifah. Ustaz, bila saya duduk seorang-seorang, dalam hati mesti berkata, Ya Allah, engkau ampunlah dosaku. Apa itu? Apa tanda dia Ustaz? Mohon jelaskan. Bila minta macam tu, Tuhan nak menjadikan kita tu hamba yang dekat dengan keampunan. Menjadikan hamba yang dekat dengan dia dengan keampunan. Kerana dia buka kita pintu kesalahan untuk kita melaksanakan taubat. Apakah keistimewaan di balik kejadian kita? Kita yang tadi
kita dapat mengenal, mengetahui, membezakan, memilih dan sebagainya. Okey Ustaz, nafsu dan kehendak berbeza ke Ustaz? Kehendak lain, nafsu lain. Okey Ustaz, betul ke Allah tu nama bagi zat dan Muhammad nama bagi sifat? Betul. Okey Ustaz, minta nasihat orang yang sedang bercinta supaya tidak melebih-lebih menaruh harapan. Cinta kat Tuhan senang, cinta kat manusia payah. Kalau itu mencintai manusia, lihatlah di balik tu siapa dia. Maka cinta tu akan jadi lapang. Okey Ustaz, nama Allah ada 99 tapi ada satu nama untuk cukup bagi satu. Apa nama yang untuk? Nama Allah tu lah. Allah 99 nama perangai. Allah nama diri. 99 tu nama perangai dia, nama sifat dia. Satu, nama diri dia. Apa dia? Allah. Dalam semayang kita kata Allahu Akbar. Kita kata Allah dulu, melengkapi 99 tu. Ustaz, bila kita berniat jadi orang yang lebih baik, kenapa ujian yang diterima kadang-kadang tak tertanggung, kadang letih yang tak. Sebenarnya kita rasa tak tanggung, Tuhan uji dengan kadar yang kita tanggung. Tak zalim Tuhan buat, kita rasa je besar, tapi itulah yang kita mampu tanggung. Tidak takkan Tuhan nak bagi, takkan Tuhan tak tahu kita mampu, tak mampu. Okay. Apa maksud kun fayakun? Kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia nak bagi jadi. Kan payah, dia tak perlukan apa-apa pun. Dia perlukan sebut. Tu pun tak ikut sebut, dia tak perlu tapi nak bagi faham akal, dia kata sebut lah. Okey. Okey Ustaz, kenapa manusia takut pada hantu? Adakah hantu sebab manusia, pada manusia? Sebab hantu tu manusia tu sendiri. Manusia takut hantu tu, dia tu lah hantu. Okey Ustaz. Ustaz, kalau dah betul-betul kenal, ada lagikah kedukaan? Terjawab sendiri kot soalan tu. Okey Ustaz, jadi sebenarnya yang ada saya dan dia saja kan? Pun tak betul. Yang ada saya aja, dia tak. Okey Ustaz, bagaimana cara mengenal Tuhan? Laisa kamitslihi syai'un. Lah ni tak kenal Tuhan. Rahman kenal ya? Sifat Rahman kenal tak? Kenal. Kalau kenal Tuhan lah tu, bukan bisa apa sifat tu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa kita selalu fikir benda yang belum pula? Pasal kita ni mai daripada Allah. Benda yang belum berlaku ada kat Tuhan, maka Tuhan jadikan kita teringin nak tahu. Kita teringin nak tahu ya. Sebab kita mai dari dia. Innalillah, mai dari dia. Okey Ustaz. Kenapa kalau orang sakitkan hati kita, kita teringat wajah dia, tapi kenapa wajah kita susah nak ingat? Dah, sebenarnya tu gangguan tu. Sebenarnya wajah kita lah paling senang ingat. Pasal apa? Dia buat jahat, kita mudah teringat wajah dia. Sebab jahat tu duduk kat dia ke duduk kat kita? Kat kita. Jahat tu ada kat kita, sebab tu kita mudah kenal. Mudah ingat? Mana? Okey Ustaz. Kenapa saya jadi reject bila dengar orang bercerita tentang satu amalan, contoh kalau buat amalan ni dapat benda baik. Pasal suka menega dengan Tuhan sakit hati ya. Kita reject sebab kita sakit hati. Hang menega dengan Tuhan siapa? Tuhan dengan hang tak ada menega-nega apa. Hang nak menega pula buat tu dapat ni, buat ni dapat tu. Hang boleh buat apa? Kalau Tuhan tak tolong, boleh buat apa? Okey Ustaz, bagaimana dengan ayat yang baik dari Tuhan, yang buruk datang dari kita? Itu ayat seorang hamba nak tunjuk adab bercakap. Adab cakap tu lah. Okey Ustaz, suami saya minta saya tanya Ustaz kenapa dia tak boleh faham saya. Mana keadaan dia? Pasal apa dia tak boleh faham? Pasal lorong tak sama dan dia tak ada asas. Mintalah kat Tuhan supaya diberi asas. Diberi asas tentang Tuhan tu kat diri dia. Supaya tak payah cerita, dia tengok muka, dia faham. Okey Ustaz, apa beza Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar? Hak tu nama sifat dia. Kalau nak kata tinggi mana? Sebenarnya kalau saya cerita lagi, dia jadi lain. Saya cerita lagi lah. Sebutan nama. Sebutan nama bagi sifat Tuhan. Kalau kata Tuhan tu Maha Tinggi mana? Dia bukan dimensi. Kalau kata Tuhan tu Maha Besar mana? Apa yang besar pada dia? Apa yang tinggi kat dia? Okey, apa nasihat Ustaz supaya hidup tidak putus asa? Jadilah orang yang selalu tahu kata kita dalam pegangan kasih sayang Allah. Balutan kasih sayang Allah. Nak risau apa? Kita duduk dengan orang miskin mungkin kita risau, kita duduk dengan yang kaya. Okey Ustaz, Muhammad tubuh solat tanpa henti sebab rasa malu atas kebesaran Allah. Sebab terlalu teruja hingga terjadinya perbuatan solat. Macam tu ke Ustaz? Ya, boleh pakai. Okey,
saya mohon berbanyak terima kasih pada Ustaz, pada ilmu. Sama-sama saya insyaAllah. Okey Ustaz, betul tak kita ada qarin, yang ni kembar sama dengan nafsu tolong pencerahan? Qarin ni sebenarnya jahat lah. Kita ada qarin kita. Okey. Zat itu pun nama yang boleh disebut. Adakah yang maujud yang tak boleh disebut? Tak boleh sebut tu ilmu. Ilmu tak boleh sebut. Alis semua boleh sebut. Okey, adakah wali Allah itu boleh membantu kita dalam kesusahan? Yang bantu Tuhan lah. Dia sembunyi balik wali Tuhan. Wali Allah. Saya minta dia pun sakit dia beri nampak lah. Okey. Oi, banyak. Macam mana nak belajar ilmu ni? Secara Soalan Muhammad bin Muhammad Ruslan. Soalan. Salam Ustaz. Selawat atau zikir? Mana perlu dulu? Selawat dulu. Selawat banyak. Okey. Macam mana nak belajar ilmu ni secara berstruktur. Pilah cari kelas duduk di sekolah-sekolah pondok bajak kot. Okey. Okey Ustaz. Syirik apa maksudnya? Syirik adalah menduakan Tuhan dalam semua keadaan. Mengapa ada surah Al-Quran dimulakan dengan huruf bukan perkataan? Sebab tu nak nyatakan tentang diri. Tak payah tafsir hak tu. Huruf semua tu tak penting. Tak penting hak tu. Kalau kita tahu pun tak pergi ke mana pun. Tapi nak tahu kenapa dia? Dia adalah nak nyatakan tentang diri Tuhan tu. Yang mungkin ada pada nama, yang mungkin ada pada sifat. Itu dia buah huruf saja. Bila sebut nama Allah, rasa sedih, berdebar terus. Sebab Tuhan tu ada sifat latif. Latif itulah yang menjadikan kita berdebar. Dan jadi sedih. Jadi nak teriak. Jadi nak riau. Okey. Okey, maksud kenal asas, kenal Tuhan tu macam mana Ustaz? Tahu diri ni dicipta untuk apa? Tahu yang tu. Dan ni nak tanya, kenapa diri dicipta? Okey. Okey, Ustaz, macam mana cara mudah hilangkan hijab diri kita dan lihat sekeliling dengan melihat dan merasai kewujudan Allah? Cuba bawa daripada dalam perut mak, tengok siapa yang bawa mai. Tengok jari siapa bawa keluar. Tengok telinga siapa bawa keluar, biji mata siapa. Cuba tengok daripada situ. Baru tak ada hijab. Ni tengok selek dah, boleh jalan dah. Okey Ustaz, apa isi khutbah iblis di neraka? Saya tahu lah, tak ada kena mana, tak tahu. Lebih kat dia. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Allah tu di situ tu di mana? Sebutan je kot. Dia mana ada di. Dia mana ada di situ. Di mana? Dia bukan ada di mana-mana. Dia bukan ada soalan. Itu sebutan pada ilmu je. Okey. Macam mana nak rasa automatik selalu ada dalam diri kita Ustaz? Nak rasa automatik selalu dalam diri kita? Cuba bagi ada sedang. Sedang lah. Okey Ustaz, jelaskan ada berapa tingkatan syirik? Syirik ada 3. Syirik besar. Syirik ada 2 je. Syirik khafi, syirik jali, syirik kubra, syirik surah. Ustaz, bila kita mengenali Tuhan, ada lagi ke agama? Maaf, terlebih fikir. Ustaz jual. Saya cuma bertanya, adakah Tuhan betul? Ustaz, macam mana nak timbulkan takut pada Allah? Nak takut apa kat Tuhan? Kasihlah kat dia. Dia main dengan kasih, bukan dia main garang. Okey Ustaz, boleh terangkan berkenaan Dajjal? Dajjal adalah perbuatan buruk, keadaan buruk, suasana buruk yang melindungi manusia daripada Tuhan. Okey. Ustaz, untuk para isteri yang ambil jalan ni dengan senyap-senyap tanpa izin suami, adakah digelar derhaka? Bagaimana nak kuatkan hati buang semeja? Takkan derhaka aku nak pergi kat Tuhan. Fardu kifayah je kalau belajar. Laki tak izin derhaka, fardu ain tak boleh, laki kena izin. Asalkan dia tak zat, asalkan dia tak buat celeweng. Okey. Tolong terangkan ayat Awaluddin Ma'rifatullah itu sabda baginda atau bagaimana Ustaz? Itu Awaluddin Ma'rifatullah ni sahabat sebut. Bukan Nabi sebut. Tu dia minta tolong uraikan martabat 7. Martabat 7 tu susah semua ni. Nak buat apa? Nak pergi lain dengan siapa? Tahu pun kalau buat apa. Apakah benar jika kita melakukan dosa roh kita ini tersiksa? Saya pun tak faham kenapa saya selalu sedekahkan Al-Fatihah kepada roh saya jika saya melakukan dosa, mohon pencerahan. Yang penting sekarang buat apa? Nak buat dosa. Kedua, bila buat dosa Tuhan tak ada lah. Ketiga, bila kita rasa salah Tuhan tak mampu lah.
Okey, Assalamualaikum Ustaz dah balik. Ayah saya suruh bertanya, adakah kita ni kerabat diraja, keturunan diraja, darah diraja? Boleh kot. Okey Ustaz, dalam 2 kalimah syahadah apa maksud Muhammad itu pesuruh Allah? Adakah Muhammad itu merujuk kepada Nur? Ya, betul. Okey, boleh terangkan Bagi saya. kalian. Atas saya. Tak lagi. Oh, banyak. Letak pula. Dia kata Ustaz, apakah benar jika kita melalui dosa roh, kita kena sah? Yang penting, tak penting. Siapa kena sah? Yang pentingnya, pasal apa nak buat? Satu. Kedua, kalau dia buat, pasal apa tak bertobat? Kedua. Dan susah sangat ke Tuhan ampun dosa kita kalau kita bertobat? Tiga. Okey. Ada lagi? Dalam kelas nak tanya? Okey tu. Ustaz, mengapa kadang-kala saya rasa sayu sangat apabila teringat? Dia kata, dia tu latih. Dia maha lembut. Bila dia sandak, bila dia tunjuk diri selembut tu, kita rasa sayu, sedih. Sebut nama dia lah. Itulah. Itulah apa nama? Sifat lembut tu. Bila menyebut nama Allah bergementar. Mesti ketang. Okey. Rasa kita boleh tangguh tu Ustaz? Boleh. Tengok. Tak mau tanya nak tutup ni. Ada lagi? Ada lah. Okey Ustaz, boleh tangguh dulu. Majlis. Lebih kurang minta maaf banyak. InsyaAllah. Mohon cerita tentang haji. Haji adalah amalan untuk mengingatkan kita kepada janji kita dengan Tuhan. Ketika kita berjanji dengan Tuhan, kita fakir. Sebab tu pakaian ihram itu kenyataan bagi diri yang fakir. Kita berjanji dengan Tuhan untuk tak ada Tuhan yang lain. Maka itulah kita pergi buat haji. Pasal apa? Pasal peristiwa Adam pun berlaku di sana. Ketika kita mengaku dengan Tuhan pun berlaku di sana. Jadi kita pergi ulang ingat, kita memorandum of understanding. Janji dengan aku situ, hari ni amat teringat balik janji hang dengan aku. Pergi buat Al-Hajj. InsyaAllah. Okay, lebih kurang minta maaf banyak. Nanti umur panjang kita jumpa lagi. Moga kita dirahmati, diberkati Allah. Moga kita diangkat hijab. Kita dibuang daripada terhijab dengan Tuhan. Baik. Moga kita selamat dunia akhirat insyaAllah. Baik. Dari Allah kita datang dan sungguhnya kepada Allah lah kita akan kembali. Baik. Macam mana? Mai kenai, balik pun kenai. Jangan mai kita kenai, balik kita tak kenai. Nanti kita nak kena tanya, kita susah nak jawab. Baik. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات